Selamat datang ke channel Nazar Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua bagaimanakah cara kita menanam pokok bougainville hasil dongkelan yang tidak mempunyai akar halus. Okey, baiklah teman-teman, sekiranya anda ingin mengetahui apakah rahsia yang saya akan kongsikan kepada anda dalam perkongsian video tutorial saya pada hari ini, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini dari mula hingga selesai. Baiklah teman-teman, sebelum itu silakan anda aktifkan tombol notifikasi supaya anda dapat membantu memperkembangkan channel Nazar Abdullah. Terima kasih. Okey, baiklah teman-teman ya. Di sini saya ada sediakan satu. Okey, ini adalah pokok bougainville hasil daripada dongkelan ataupun galian teman ya, yang tidak mempunyai akar halus. Nampak teman? Tidak mempunyai akar halus ya. Jadi bagaimanakah caranya kita akan menanam semula pokok bougainville ini adalah hasil dongkelan ataupun galian ya. Okey. Pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini dari mula hingga selesai. Jangan skip tahu, nanti anda terlepas langkah-langkah ataupun rahsia yang akan saya kongsikan kepada anda. Okey. Baiklah teman-teman ya. Pertama sekali teman-teman, sekiranya anda ingin menanam hasil galian ataupun dongkelan daripada pokok bougainville yang tidak mempunyai akar halus seperti ini ya teman, hanya mempunyai akar yang besar saja contohnya teman-teman. Nampak tak? Okey, akar besar saja ya. Langkah pertama perkara pertama sekali yang anda perlu lakukan ialah teman, pastikan anda mencuci dahulu akar ini sehingga bersih. Okey, cuci ya. Untuk akar seperti ini teman, tidak mengapa ya jika anda menggunakan pipe boleh juga, ataupun anda menggunakan air hujan ataupun air sumur pun boleh juga. Ini sudah ada akar, tidak menjadi masalah teman. Masalah akan timbul apabila anda menanam stek daripada batang seperti ini yang tidak mempunyai akar. Okey, jadi untuk keadaan seperti ini, akar seperti ini, boleh saja anda mencuci dengan menggunakan air pipe. Okey, baiklah teman, pertama sekali kita cuci ya. Kita ambil air. Okey, pertama itu teman, ambil air, pastikan air itu air bersih ya teman ya. Kita cuci, kita siram dulu ya. Kita siram dengan menggunakan air dulu. Okey. Siram dulu. Okey. Kemudian teman, kita ambil berus. Kita pusingkan macam ni ya. Ambil. Macam ni. Kita berus dulu. Okey. Ataupun mengapa kita perlu mencuci sehingga bersih seperti ini teman? Ini adalah bertujuan untuk membuang segala kotoran yang terdapat pada akar ini ya teman ya. Pada akar pokok bougainville ini. Itu adalah tujuan pertama. Mengapa kita perlu mencuci akar ini? Supaya bersih untuk mengelaknya tumbuh jamur atau kulat nanti ya teman ya. Di mana ini apabila ini berlaku, ini akan menyebabkan akar pokok bougainville kita akan menjadi buruk dan busuk ya. Dan boleh menyebabkan pokok bougainville kita akan mati. Jadi stek ataupun akar daripada hasil dongkelan ataupun galian kita lakukan kepada akar ataupun pokok bougainville ini teman, akan mati ya, tidak tumbuh. Itulah tujuan pertama ataupun tujuan utama mengapa kita perlu mencuci akar daripada pokok bougainville hasil galian ini sebersih-bersihnya, untuk mengelakkan pokok akar hasil dongkelan pokok bougainville kita ini menjadi busuk, buruk dan mati. Okey, contoh. Okey. Cuci sehingga bersih. Sehingga tidak lagi kotoran terdapat pada akar-akar ini. Okey, macam tu. Okey, nampak kan teman-teman? Bersihkan. Macam tu. Okey. Tu. Nampak? Dah bersihkan? Macam tu. Okey, langkah selanjutnya ialah teman, apa yang kita perlu lakukan ialah kita biarkan dulu ya sebentar. Okey, kita letak tepi dulu ya. Okey, perkara seterusnya yang kita perlu lakukan di sini ialah teman, kita akan menyediakan media tanam ya, bahan untuk kita menjadikan sebagai media tanam untuk kita menanam akar ataupun pokok bougainville hasil galian ataupun dongkelan kita ini ya. Okey. Untuk menanam batang ataupun akar ataupun pokok hasil dongkelan ataupun galian daripada pokok bougainville ni teman, kita perlu menggunakan bahan yang mempunyai ciri seperti berikut, iaitu ciri yang bersifat poros dan gembur. Okey, itu yang penting teman ya. Cirinya adalah bersifat poros dan gembur. Okey, sudah pasti teman tahu ya apa yang dikatakan ataupun bagaimanakah yang dikatakan media tanam yang bersifat poros dan gembur itu. Okey. Sebelum itu kita sediakan bekas teman. Anda juga boleh menggunakan pot ataupun pasu plastik teman, ataupun bekas-bekas seperti ini ya.
untuk sementara penanaman semula ya, untuk sementara. Anda juga boleh menggunakan polybag, Anda juga boleh menggunakan bekas-bekas botol. Ini terpulang apa benda yang mudah untuk anda dapatkan ya teman. Anda boleh saja menggunakan bahan-bahan tersebut ya. Yang penting bahan tersebut boleh kita gunakan untuk kita menanam hasil daripada tanaman pokok bougainville kita itu ya. Itu yang penting teman-teman. Okey, pastikan bahan tersebut sesuai untuk kita jadikan sebagai bahan untuk kita menanam hasil daripada dongkelan pokok bougainville kita. Okey, penting teman, anda perlu membuat lubang ya. Perlu buat lubang di bawah bahan tersebut. Sekiranya anda menggunakan pot atau pasu, pastikan pot atau pasu tersebut mempunyai lubang yang besar dan banyak seperti ini. Tergantung kepada berapa besar saiz bekas yang anda gunakan. Okey, lepas tu letakkan di sini saya menggunakan perangkap nyamuk ya teman, mosquito netting untuk menutup lubang tadi ya. Okey, supaya media tanam tidak keluar daripada bekas ini. Okey, itu untuk bekas untuk kita gunakan menanam. Gunakan bahan yang sekitar semula, boleh juga untuk menjimatkan kos. Okey. Lepas tu teman, langkah ke-9 kita sediakan ini tadi teman ya. Ini tadi ialah media tanam ya. Bahan untuk media tanam. Di mana untuk perkongsian sekali ini teman, saya menggunakan bahan media tanam terdiri pada seperti ini. Ini adalah campuran tanah subur, tanah buah bambu ataupun tanah buah pisang, ataupun anda juga boleh menggunakan tanah daripada serpihan ataupun kompos pokok kelapa sawit ataupun dahan ataupun batang-batang daripada pokok kelapa sawit boleh juga digunakan teman. Untuk perkongsian kali ini saya menggunakan tanah subur ya. Pasir kasar juga boleh anda gunakan. Serpihan batu bata ya, pasir kali ataupun pasir malang boleh juga teman-teman ya. Ataupun anda juga boleh menggunakan kompos sebagai media tanam untuk anda menanam stek daripada bukan stek ni, menanam pokok bougainville hasil daripada dongkelan yang tidak mempunyai akar halus seperti ini. Okey, ingat ya teman, untuk perkongsian kali ini saya berkongsi dengan anda rahsia bagaimana cara kita menanam pokok bougainville hasil dongkelan yang tidak mempunyai akar halus seperti ini. Akar yang halus ya, akar kecil ini, cuma akar yang besar saja. Bagaimana caranya dan apakah hasilnya nanti akan tumbuh subur pokok bougainville hasil dongkelan ataupun kali ini kita sama-sama nanti saya teruskan perkongsian saya ini teman. Okey ya. Okey, yang penting teman, pastikan anda menggunakan media tanam ataupun bahan yang anda ingin jadikan sebagai media tanam bersifat poros dan gembur. Itu yang penting teman ya. Anda juga boleh menggunakan kokopit ataupun anda juga boleh menggunakan ini berang sekam padi ya teman. Anda juga boleh menggunakan sekam padi ya untuk anda menanam batang daripada pokok bougainville ya. Hasil dongkelan pokok bougainville ini boleh menggunakan sekam padi juga sebagai satu bahan ataupun satu media tanam untuk anda campurkan bersama. Jangan gunakan terlalu banyak teman, mungkin daripada 1% itu anda boleh menggunakan 10% saja ya. Ini sekam padi ini, okey, gunakan sedikit saja. Okey, boleh ya teman ya, jangan gunakan terlalu banyak, sedikit saja. Okey, ini semua adalah merupakan bahan yang bersifat poros teman, poros dan juga gembur. Okey, sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai satu bahan untuk kita jadikan media tanam untuk kita menanam hasil dongkelan pokok bougainville yang tidak mempunyai akar yang halus. Okey, itu teman ya, ingat ya. Okey, kemudian teman-teman, apa yang kita perlu lakukan? Okey, apabila sudah kita siap mencuci tadi sehingga bersih akar ini teman ya, pokok hasil daripada dongkelan pokok bougainville ini teman-teman ya, kita akan mula menanamnya ya. Okey, apa yang kita perlu lakukan di sini teman, kita akan sediakan bekas seperti ini ya. Kita akan masukkan media tanam tersebut ke dalam bekas ini. Okey, kita masukkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat teman-teman, pastikan anda menggunakan bahan untuk dijadikan sebagai media tanam itu teman, bahan yang bersifat poros dan gembur ya. Itu adalah merupakan salah satu ciri-ciri yang penting untuk anda pastikan sebelum anda menjadikan sesuatu bahan itu untuk anda jadikan sebagai media tanam untuk anda menanam hasil daripada dongkelan pokok bougainville ini. Nah, teman. Okey. Untuk ini teman, anda boleh menggunakan dua cara teman untuk menanam pokok bougainville ini hasil daripada dongkelan ataupun galian ni teman. Anda boleh menggunakan media tanam tersebut dalam keadaan yang lembap ataupun dalam keadaan yang 100% basah. Okey. Itu tergantung teman, tergantung keadaan bagaimana cuaca masa anda melakukan penanaman itu ya. Okey, itu adalah tergantung kepada masa anda melakukan penanaman itu. Okey. Itu penting ingat ya.
sekiranya musim panas, anda boleh menggunakan dengan cara menanam hasil daripada dongkelan pokok bougainville anda itu dengan cara membasahkan ya teman ya. Okey, kita masukkan dia teman. Kita masukkan hasil dongkelan pokok bougainville ini ke dalam bekas ini yang kita telah isikan media tanam tadi ya, iaitu okey, tambahkan media tanam lagi ya teman ya. Ingat teman, pastikan anda memadatkan betul-betul ya teman ya, padatkan betul-betul ya, sehingga hasil dongkelan pokok bougainville ini teman ya tidak bergoyang ya. Pastikan anda masukkan, memadatkan media tanam tersebut ya, agar ia benar-benar padat di dalam bekas itu tadi ya. Kita tambah lagi ya teman ya. Kita tambah lagi ya. Tambah lagi. Ingat teman-teman, pastikan anda memadatkan ya, biar betul-betul padat media tanam ini dengan hasil dongkelan pokok bougainville kita ini. Padatkan betul-betul ya. Okey, teman. Apabila kita sudah selesai memasukkan media tanam ini ke dalam bekas ini, teman ya, langkah seterusnya ialah kita akan melakukan penyiraman. Okey, oleh kerana media tanam ini terlalu kering ya teman ya. Jadi di sini saya akan melakukan penyiraman ya. Kita akan siram media tanam ini basah 100% ya teman ya. Kita akan siram media tanam ini basah 100%. Okey. Okey teman, kita akan siram basah 100% ya. Ingat teman. Okey. Jadi siram 100%. Bagaimana untuk kita mengetahui bahawa media tanam ini sudah basah 100% teman? Caranya adalah teman, apabila kita mendapati air yang kita masukkan ataupun kita siram ke dalam media tanam ini teman ya, sudah agak perlahan meresap ke dalam media tanam tersebut, itu adalah tandanya bahawa media tanam tersebut sudah pun basah sepenuhnya, iaitu basah 100%. Itu adalah salah satu cara ya teman untuk kita mengetahui bahawa media tanam kita itu sudah basah 100% ya. Okey, baiklah teman, sementara kita menunggu air ini menyerap
keseluruhan ke dalam media tanam ini teman. Okay, saya akan kongsikan kepada anda ya, apakah langkah seterusnya yang anda perlu lakukan setelah anda selesai menanam hasil daripada dongkelan pokok bougainville kita ini yang tidak mempunyai akar halus ya. Okey. Okey, baiklah teman-teman, pertama sekali apa yang anda perlu lakukan di sini ialah teman-teman ya, pastikan anda meletakkan ya teman, meletakkan hasil tanaman pokok bougainville kita ini yang tidak mempunyai akar halus ini di tempat yang teduh dulu. Jangan langsung diletakkan di tempat lapang ataupun di bawah sinaran matahari secara langsung. Ini adalah kenapa tuan? Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan berlakunya stres ataupun tekanan kepada pokok bougainville hasil dongkelan ataupun galian kita ini. Mengapa ini perlu teman? Ini adalah untuk mengelakkan berlaku stres. Okey. Oleh kerana pokok bougainville ini baru saja kita gali ataupun kita dongkel dan baru saja kita lakukan penanaman ke dalam pot ataupun dalam bekas, ini akan menyebabkan pokok kita ini agak stres ya. Jadi oleh itu kita sangat digalakkan untuk tidak meletakkan dahulu ya hasil dongkel pokok bougainville ini, hasil daripada dongkelan atau galian ini di bawah sinaran matahari selangsung. Kita letakkan di tempat teduh dulu sehingga pokok bougainville kita ini sudah mengeluar pucuk-pucuknya nanti ya, sudah mula pucuk-pucuknya nanti, barulah kita boleh meletakkan pokok bougainville ini di tempat yang terkena sinaran pancaran matahari secara langsung. Okey, jadi untuk letak di mana? Okey, kita letakkan pokok bougainville kita ini teman, hasil dongkelan ini di tempat yang teduh daripada sinaran pancaran matahari secara langsung. Sepertinya kita letak di tempat bawah-bawah pokok ya, ataupun di tepi-tepi bangunan. Yang penting ya mendapat pancaran sinaran matahari tetapi secara tidak langsung. Okey. Perkara seterusnya teman yang kita lakukan ialah perkara yang kedua ya teman ya. Ini semasa kita perawatan, semasa melakukan penanaman pertama ya. Perkara kedua ialah pastikan anda sentiasa memantau keadaan media tanam dalam pot ini ya. Okey. Pastikan anda sentiasa memantau keadaan media tanam yang terdapat dalam pot ini. Jangan biarkan ia terlalu kering dan jangan biarkan ia terlalu basah. Okey. Selepas ini untuk penyiraman ya teman, untuk penyiraman ya, semasa pertama kali anda melakukan penanaman seperti ini ya teman ya, jangan menyiram semula media tanam terdapat dalam pot ini ya teman ya, selama 5 ke 7 hari selepas penanaman pertama seperti ini. Ini adalah mengapa teman? Ini adalah kerana media tanam ini sudah basah 100%. Jadi anda tidak perlu melakukan penyiraman dari masa hari pertama penanaman sehingga hari kelima ataupun ketujuh. Okey, kerana ini terlalu basah. Sekiranya anda melakukan penyiraman, teman, ini boleh mengakibatkan media tanam ini menjadi terlalu basah dan ini boleh menyebabkan pokok bougainville hasil galian anda ini akan menjadi busuk dan buruk dan akhirnya pokok bougainville ini anda akan mati. Jadi apa yang anda perlu lakukan ya teman ya, anda lakukan pemantauan dulu. Caranya ialah anda korek sedikit media tanam ini, anda tengok sama ada media tanam yang bahagian bawah ni masih dalam keadaan lembap ataupun kering. Sekiranya masih dalam lembap, jangan lakukan penyiraman dulu. Okey. Sekiranya agak kering, anda lakukan penyiraman. Okey, untuk saiz pot ataupun pasu bekas seperti besar ini, anda cukup melakukan penyiraman dengan menggunakan air sebesar botol ini. Okey, 0.5 ml cukup. Okey, untuk ni, untuk saiz seperti ini cukup. Jangan menyiram terlalu banyak. Okey. Lakukan penyiraman. Caranya teman-teman, untuk melakukan penyiraman, lakukan penyiraman hanya 1 kali sehari sahaja. Okey. Dan untuk seperti ini teman yang seperti ini, anda boleh melakukan penyiraman ya 3 kali sehari. Okey, 3 kali sehari ya, iaitu contohnya anda menyiram hari Isnin, Selasa, Rabu. Okey, hari Khamis anda boleh, ataupun hari Rabu anda boleh melakukan penyiraman lagi ya. Itu siram pada waktu petang ataupun sore saja. Okey. Kenapa anda perlu melakukan penyiraman waktu petang dan sekali sahaja teman dalam masa 3 hari? Itu adalah kerana untuk mengelakkan, yang pertama teman, untuk mengelakkan media tanam ini menjadi terlalu basah dan untuk mengelakkan media tanam ini menjadi terlalu kering. Dan mengapa anda melakukan penyiraman sebelah petang atau sebelah sore? Ini adalah kerana teman, kebiasaannya keadaan cuaca ya pada sebelah petang agak lembap dan ia agak sejuk ya. Jadi apabila dia agak lembap, ini memberi kesempatan teman untuk bougainville anda ini menyerap air ini ya teman, menyerap air ini ke akarnya. Jadi sempat ya, oleh kerana cuaca agak lembap jadi sempat. Sekiranya anda melakukan penyiraman pada waktu pagi, kebiasaannya
Apabila pagi, semakin tengah hari, semakin panas. Cuacanya semakin panas. Jadi, sekiranya anda menyiram pada waktu pagi, air tidak sempat menyerap ke akarnya. Jadi, ini tidak memberi peranan ataupun tidak memberi manfaat kepada akar pokok bougainville anda yang anda tanam itu. Jadi, masa yang paling sesuai untuk anda melakukan penyiramannya, lakukan penyiraman pada waktu petang saja. Ingat teman, selepas 5 ataupun 7 hari daripada penanaman hari pertama. Dan lakukan penyiraman selepas 3 hari. Okey, 3 hari. Sehinggalah pokok bougainville anda ini keluar tumbuh tunas barunya dan tumbuh dalam keadaan subur. Bolehlah anda melakukan penyiraman sekali sehari. Boleh dilakukan setiap hari. Ini juga bergantung teman, bergantung bagaimana keadaan media tanam anda yang terdapat dalam pot ini. Dan untuk melakukan penyiraman ini juga teman, anda perlu melihat bagaimana keadaan semasa anda melakukan penyiraman tersebut. Sekiranya masa tersebut musim panas, lakukan penyiraman sekali sehari pada setiap hari. Okey, selepas umur stek anda ini ya paling-paling pun 1 bulan macam tu ya, sudah tumbuh subur dan daunnya sudah banyak ya teman. Okey, untuk musim panas, seandainya anda menanam bahan stek daripada bukan stek ni, hasil dongkelan pokok bougainville anda ni teman, pada musim hujan iaitu musim lembap, kurangkan penyiraman. Okey, seandainya anda meletakkan pokok bougainville anda ini di kawasan lapang ya, serta alihkan ke tempat yang terlindung seperti tepi bangunan ataupun di bawah pokok ini untuk mengelakkan media tanam dalam pot anda ini ataupun pasu anda teman menjadi terlalu basah, kerana ini boleh menyebabkan pokok anda mati. Okey, itu untuk penyiraman. Okey, kemudian teman-teman, apa yang perlu anda lakukan selepas ini adalah anda pastikan pokok bougainville hasil dongkelan ataupun hasil tanam galian anda ini teman daripada terkena gangguan hewan peliharaan anda seperti hewan seperti kucing ataupun ayam, kerana itu adalah hewan-hewan yang amat popular yang kita pelihara di tempat kediaman kita. Jadi elakkan daripada pokok bougainville kita ini diganggu oleh hewan-hewan tersebut. Okey, ini kenapa teman? Ini juga boleh menyebabkan stres kepada pokok bougainville kita ya, kerana seandainya hewan-hewan tersebut mengganggu ya, menggerakkan pokok bougainville kita, ini juga boleh menyebabkan stres dan juga boleh menyebabkan lambatnya tumbuh akar kepada pokok bougainville kita ini ya. Itu adalah mengapa anda perlu memantau ya, memastikan pokok bougainville anda ini tidak diganggu oleh hewan-hewan tersebut. Okey, itu yang penting juga ya teman-teman. Okey, lepas itu teman, apa yang penting juga anda perlu lakukan di sini adalah jangan dulu melakukan pemupukan ataupun pembanjaan ya, jangan dulu, biar dulu. Kenapa teman? Sebab bahan daripada galian pokok bougainville kita ini masih lagi belum mempunyai akarnya. Memang ada akar, tapi akar halusnya. Akar halus itu adalah akar yang berfungsi untuk menyerap makanan ya teman. Jadi jangan dulu kita melakukan pemupukan ataupun pembanjaan. Ini untuk mengelakkan stres juga teman-teman, untuk stres juga kepada pokok bougainville yang baru kita lakukan hasil daripada dongkelan ataupun galian seperti ini. Okey, seandainya anda ingin melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk organik, juga tidak berapa digalakkan ya teman, melainkan anda sudah menggunakan pupuk organik yang sudah lama ya teman, setahun 2 tahun seperti itu, mungkin anda boleh meletakkan sedikit saja ya, tidak terlalu banyak, mungkin sedikit saja, mungkin 1 sudu makan macam itu mungkin. Jadi saya cadangkan untuk anda jangan dulu meletakkan pupuk ataupun pajak ya, kerana masanya tidak sesuai lagi. Okey, lepas itu teman, apa yang anda perlu pantau di sini adalah pastikan anda sentiasa memantau pokok bougainville ini sentiasa dalam keadaan yang selamat ya. Okey, yang penting cara penyiraman tadi mesti betul, cara meletakkan di tempat yang betul, okey, dan elakkan daripada gangguan binatang peliharaan tadi. Okey, baiklah teman-teman ya. Saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini ya. Semoga manfaat ya teman-teman ya. Semoga manfaat, contohnya kepada anda yang tidak mengetahui bagaimanakah cara yang kita perlu lakukan apabila kita menanam pokok bougainville hasil dongkelan ataupun galian seperti ini yang tidak mempunyai akar ya, yang tidak mempunyai akar halus seperti ini. Ini ya teman-teman, inilah caranya yang anda perlu lakukan agar pokok bougainville hasil galian ataupun dongkelan anda ini akan tumbuh dengan subur ya teman. InsyaAllah akan tumbuh dengan subur nanti ya, dengan melakukan cara yang seperti saya kongsikan seperti ada tadi ya. Mudah-mudahan. Okey, baiklah teman-teman ya. Saya harap dapat sedikit membantu ya, bermanfaat kepada anda semua ya, terutama teman-teman kita yang meminat pokok bougainville.
untuk dijadikan sebagai bahan bonsai, dan insya-Allah di masa akan datangnya akan menjadi sebuah bahan bonsai. Sebuah bonsai yang cantik, menarik dan bernilai tinggi. Okey, baiklah teman-teman. Teman-teman dapat tengok kan? Ini adalah salah satu contoh media tanam yang bersifat poros dan gembur. Nampak teman-teman? Air itu cepat saja mengalir ke dalam media tanam itu. Itu adalah merupakan contoh media tanam yang terbaik untuk kita jadikan sebagai media tanam untuk kita menanam hasil dongkelan daripada pokok bougainvillea kita. Ingat teman-teman ya, jangan letak dulu pokok bougainvillea ini, hasil dongkelan atau galian ini di tempat yang sinar matahari sudah terbuka. Okey, biar letak di tempat teduh dulu. Okey. Kemudian pastikan teman-teman menggunakan atau memilih atau mencari bahan untuk jadikan media tanam, bahan yang bersifat poros dan gembur. Okey, baiklah teman-teman. Saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini ya. Mudah bermanfaat. Baiklah, bagi teman-teman tu yang masih lagi belum subscribe, silalah subscribe ya teman-teman. Kerana subscribe itu sangat gratis, gampang dan mudah. Marilah kita sama-sama berkongsikan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan kita juga akan bermanfaat banyak. Okey, bagi teman-teman tu yang masih lagi belum subscribe, sila subscribe ya. Subscribe, like, share dan komen ya teman. Komen banyak-banyak. Kerana dari komen yang anda berikan kepada saya sangat memberi semangat untuk saya terus berkongsi ilmu berkaitan penanaman pokok buah kertas untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai dan seterusnya sebagai sebuah bonsai, insya-Allah. Okey. Baiklah teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama bersalawat kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia. Sebab itu teman, apakah kita perlu menyungkup ataupun tidak menyungkup? Okey, rahsianya ialah kita tidak perlu menyungkup ya teman, hasil tanaman dongkelan pokok bougainvillea kita ni ya, tidak perlu menyungkup. Okey, cukup kita letakkan saja di kawasan yang teduh daripada sinar matahari, contohnya di bawah pokok ataupun di tepi-tepi bangunan. Yang penting tidak terkena sinaran cahaya matahari secara langsung. Okey, jangan diletakkan di dalam bilik mandi ataupun di dalam bilik ya, kerana di situ tidak akan mendapat cahaya matahari dan menyebabkan pokok bougainvillea hasil dongkelan ataupun galian kita akan lambat keluar tunasnya. Okey, baiklah teman-teman. Seperti biasa, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia akhirat. Jom kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Baiklah teman, satu lagi teman, saya ingin kongsikan kepada anda ya. Sekiranya anda melakukan penanaman semula pokok bougainvillea hasil galian seperti ini teman, sekiranya anda menanam ataupun menggali semasa musim panas, anda boleh digalakkan juga untuk melakukan penyungkupan ya, atau pembungkusan. Sekiranya anda menanam pada waktu musim lembap atau musim hujan, anda tidak perlu melakukan penyungkupan ya, atau pembungkusan. Kerana teman, tujuan kita melakukan penyungkupan atau pembungkusan ialah untuk mengekalkan kelembapan pada pokok bougainvillea kita ni. Itu ada tujuannya. Jadi apabila musim hujan, memang sesuatu suhu pada masa tersebut memang sudah lembap, jadi kita tidak perlu membungkus. Jadi untuk masa panas kita juga boleh membungkus, ataupun kita juga tidak boleh membungkus, iaitu dengan cara kita meletakkan di tempat yang teduh ya, teduh daripada sinaran pancaran matahari. Okey, baiklah teman-teman, cukup dulu sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini ya. Semoga manfaat. Salam satu hobi, salam bonsai. Assalamualaikum, bye bye.